Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama duduk dalam masjid, dalam rumah Allah, ya, melihat dan meneliti beberapa ayat daripada Al-Quran. InsyaAllah ya, hari ini kita tengok Suratul Anfal, surah yang ke-8, ya, ayat yang ke-60, ya, ayat yang biasa kita tengok, ya, tetapi kita sesuaikan, ya, dengan konteks semasa, terutamanya dalam konflik di Timur Tengah, ya, antara umat Islam di Palestin dengan rejim, ya, rejim ganas, rejim zalim, rejim Tel Aviv. Jadi insyaAllah kita tengok ayatnya, ayat 60. Quran bercetak muka surat 184. Kalau tuan-tuan pakai apps Quran, buka saja surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-60, ya, sebelah kiri bawah, muka surat sebelah kiri bawah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Jadi ayat ni tuan-tuan, satu ayat yang dia tidak terlalu panjang, ya, nak kata pendek pun tak juga, tetapi memadai, ya, untuk kita mengetahui bahawasanya Allah perintah, ya, Allah perintah kita untuk kita membuat persediaan di dalam hidup kita ketika berhadapan dengan musuh, ya. Maknanya kita tidak boleh sekadar mengangkat tangan berdoa kemudian menyerahkan segala-galanya kepada Allah tanpa membuat persediaan. Jadi ayat ini ayat perintah, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum, wa a'iddu lahum, dan persiapkanlah. Maknanya umat Islam diperintah oleh Allah untuk buat persiapan, ya, bagi menghadapi kekuatan musuh. Wa a'iddu lahum, persiap sediakanlah atau bersiaplah, ya, untuk berhadapan dengan mereka, yakni musuh. Mastata'tum min quwwah, ya, apa saja yang kamu sanggupi daripada kekuatan. Maknanya apa yang kita mampu, teknologi ke, ya, teknologi peperangan ke, teknologi apa kita panggil, ya, cyber ke, ya, ataupun kekuatan fizikal, ya, kekuatan apa lagi, apa saja yang boleh. Dalam sini disebut wa min ribatil khail, ya. Kalau zaman Nabi, di mana konteks ayat ni turun, ya, ni ayat madaniyah, ya, ayat yang turun selepas hijrah, disebut ribatil khail. Al khail makna kuda, ribatil khail, ya, maknanya al khailul marbutah, yang terikat, kuda-kuda yang terikat. Mana kuda-kuda yang hebat, ya, kuda-kuda perang yang boleh dibawa, ya, untuk berperang menghadapi musuh. Jadi disebut dalam keadaan ribatil khail, mana kuda yang terikat, ya, yang marbut, yang terikat. Tujuan dia tidak lain tidak bukan adalah turhibu nabihi, ya, supaya kamu boleh menimbulkan rasa takut, ya, dengan kekuatan kamu tadi, pihak adu Allah, musuh-musuh Allah,
wa aduwakum, yang juga merupakan musuh kamu. Maknanya kalau Allah anggap mereka musuh, kita orang beriman pun kena menganggap mereka musuh. Ya, macam kita kata istilah al-Yahud, ya, orang-orang Yahudi ni. Bila disebut di dalam Al-Quran Bani Israel, masih ada konotasi baik lagi. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Masih ada lagi, ya, peluang nak jadi baik itu. Tapi bila disebut al-Yahud, Yahudi, habis tuan-tuan. Ya, maknanya sudah dicop sebagai mereka yang menjauhi perintah Allah, ya, mereka yang mengingkari, mereka yang sombong. Jadi di peringkat awal, ya, ayat ni adalah ayat untuk kita buat persediaan dalam segala aspek, ya, kerana apabila musuh menggunakan senjata canggih, ya, orang Islam pun kena berusaha juga. Sama ada kita beli teknologi orang lain kemudian kita improvise, ataupun kita cipta sendiri teknologi kita dengan menghantar para pelajar kita untuk mempelajari bidang-bidang yang berkaitan, ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok para pelajar Palestin, ya, dalam bahasa Arab kita sebut Filastin tuan-tuan, ya. Fa tu baris bawah, ya. Kita duk sebut Palestin, betul lah. Orang putih panggil Palestine. Tapi dalam bahasa Arab disebut Filastin, fi. Fa tu baris bawah, ya. Filastin, Filastiniyin disebut, ya. Jadi budak-budak Palestin ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di Malaysia ni, kebanyakan kalau dia masuk universiti, masuk college, bidang yang diambil kebanyakannya adalah bidang kejuruteraan, ya, mechanical sebagai contoh, electrical contoh, ya, ataupun elektronik, ya, ataupun sekarang kita panggil mekatronik, lagi bagus. Maknanya gabung antara mechanical dengan elektronik, ya. Sebab ni bidang-bidang yang boleh membantu ketenteraan mereka, ya. Yang kedua ialah apa tuan-tuan, ya, dia belajar tentang IT lah, ya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok, ya, apa yang disebut sebagai Tufan Al-Aqsa, ya, kita kaitkan dengan ayat ni. Persediaan yang dibuat oleh Hamas ni tuan-tuan, Hamas ni dalam bahasa Arab kita panggil Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Maknanya satu gerakan Islam yang tujuannya untuk menentang penjajahan, ya, pihak Yahudi yang bermula daripada tahun 1948. Tuan-tuan tahulah, ya, kalau orang tanya kita bila orang Yahudi ni buat negara haram mereka ni yang kita panggil sebagai Israel, walaupun tak sesuai lah, ya, perkataan Israel tu memang pandai dia ambil, ya. Bila dia buat keputusan, dia bincang untuk mendirikan sebuah negara, maka nama negara yang dipilih itu Israel, kerana dia tahu dah, ya, orang Islam bila disebut Israel, orang Islam akan hormat, kerana Israel itu adalah gelaran kepada Nabi Yaqub, ya, kita dah bincang panjang dah. Nabi Yaqub, Nabi yang dalam susu galuh 25 tu, Nabi Yaqub nombor 10. Tuan-tuan jangan lupalah, ya, Nabi Yaqub nombor 10. Anak Nabi Yaqub ada 12 orang. Salah seorang daripadanya jadi Rasul, namanya Yusuf AS. Maknanya Nabi Yaqub nombor 10, Nabi Yusuf nombor 11, ya. Dan keturunan yang lain lah, ya. Keturunan Bani Israel ni ada 12 semua, ya, termasuklah Nabi Syu'ib, Nabi Musa, Nabi Harun, Ilyasa, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan tu pun Bani Israel, ya. Nabi Zakaria sudah tentu, ya, yang menjaga, yang membesarkan Maryam. Nabi Yahya sepupu pada Maryam, Nabi Isa anak pada Maryam. Semua mereka ni adalah, ya, nabi-nabi dan rasul Bani Israel yang memang datang daripada keturunan Nabi Yaqub. Dalam bahasa Al-Quran, ya, Israel tu kalau kita terjemah dalam bahasa Arab maknanya Abdullah, hamba Allah. Sebab Isra makna Abdun, Il makna Allah. Israel maknanya Abdullah, hamba Allah. Memang nama yang baik, ya, dan dinisbahkan kepada seorang rasul yang hebat, ya, yang dipanggil sebagai Yaqub alaihissalam. Jadi orang Yahudi ni tuan-tuan, dia pandai, dia tahu dah. Kalau kita pilih nama lain mungkin orang tak peduli sangat, tapi kalau kita pilih nama yang disebut, ya, banyak kali dalam Quran, ya, maka, ya, orang Islam nak doa pada kita pun fikir 2-3 kali kalau kita buat jahat pada mereka. Sebab tu, ya, kalau tuan-tuan tengok dalam khutbah Jumaat kita di negeri Selangor ni pun istilah yang digunakan adalah Yahudi tuan-tuan, bukan, ya, Israel. Kita tak sebut Israel, kita tak kata Israel. Contoh kita kata Allahumma
Allahumma alaika bil yahud, ya Allah kami serahkan kepada engkau urusan terhadap orang-orang Yahudi. Kita tak kata Israel, ya, sebab Israel konotasinya positif. Ya, kita sebut tadi gelaran pada Nabi siapa tuan-tuan? Nabi Yakub, ya. Jadi kita kena berhati-hatilah, ya, jangan sebut Allahumma alaika bi Israel, tak kenalah. Allahumma alaika bil yahud, ya. Yahudi seorang, kalau Yahud ramai, ya. Jadi Quran memang menggunakan istilah ya, Yahudi dan juga Yahud. Dua-dua makna sama, cuma satu singular, satu plural, tu je beza dia. Jadi bila berhadapan dengan mereka ni tuan-tuan, Allah suruh kita bersiap sedia macam zaman Nabi. Ketika mana orang Quraisy menggunakan unta, menggunakan kuda perang, menggunakan senjata dalam bentuk pedang, panah, ya, lembing dan sebagainya, orang Islam pun sama. Jadi maknanya dalam peperangan kita kena seiring, ya, ataupun samalah, kalau tidak lebih tinggi pun sama level dengan mereka. Sebab itu, ya, pelajar-pelajar Palestin ni, termasuk seorang imam, ya, di Gombak sana yang ditembak mati ketika dalam perjalanan menuju ke surau. Dia imam masjid, beliau pensyarah bidang kejuruteraan, ya. Jadi mereka ni kebanyakannya tuan-tuan bila balik, ya, ke Palestin, memang mereka akan sumbangkan, ya, mereka punya knowledge, ya, mereka punya ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk membantu Hamas, ya. Hamas satu gerakan, ya, yang menentang, ya, penjajahan dan juga, ya, negara haram yang kita sebut negara haram Yahudi ni tuan-tuan, yang bermula daripada tahun 1948, sekarang tahun 2023, ya. Dah berapa tahun tuan-tuan? Sudah hampir lebih kurang 75 tahun. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Maknanya peperangan ni bukan baru, ya. Tetapi bagaimana dengan teknologi peperangan yang digunakan oleh Hamas? Oh, jauh lebih baik tuan-tuan, jauh. Ya, kalau tuan-tuan tengok, ya, dia punya statistik, dia punya perbincangan sangat jauh tuan-tuan. Ya, nanti Ustaz akan bagi beberapa contoh supaya tuan-tuan dapat gambaran dia. Hamas ni tuan-tuan, yang pertama, ya, tuan-tuan biasa dengar Brigade Al-Qassam. Ya, Brigade Al-Qassam ni dia ambil inspirasi daripada seorang ustaz yang berasal daripada Syria, ya, namanya ialah Syekh Izzuddin, ya, Izzuddin Al-Qassam. Beliau orang Syria. Beliau belajar di Universiti Al-Azhar, macam Yasir Arafat. Yasir Arafat juga tuan-tuan lulusan Azhar. Ya, kalau kita tengok di Timur Tengah ni kebanyakannya lulusan Azhar. Ya, kebanyakan mereka ni lulusan agama. Ya, dan tuan-tuan kena tahu Azhar, Universiti Azhar ni dia bukan agama saja, ya. Dia ada kejuruteraan, ya, dia ada pendidikan, dia ada pertanian, ya, dia ada medik dan sebagainya. Sebab itu sebahagian pelajar-pelajar kita yang datang dari sekolah agama di Malaysia, bila mereka pergi ke Mesir, mereka sambung belajar bidang perubatan di Al-Azhar. Walaupun ada Cairo University, ada Alexandria University, memang banyaklah. Ya, tetapi kalau di Azhar ni special sebab ada mengaji agama. Ya, ada juga menghafal beberapa juzuk daripada Quran, ya, belajar akidah, belajar bahasa Arab, ya, belajar persoalan yang berkaitan dengan fiqh dan sebagainya. Jadi para pelajar ni 2 tahun pertama sudah tentu akan belajar bidang agama dulu, ulum diniyah, ya. Kemudian nanti barulah mereka belajar perubatan. Jadi lulusan daripada Al-Azhar dalam bidang perubatan tu memang sangat dihormatilah. Di Malaysia kita pun ada beberapa medical doctor yang mereka ni adalah lulusan graduan daripada Universiti Al-Azhar. Kita nak sebut tadi Syekh Izzuddin Al-Qassam. Syekh Izzuddin orang Syria, dia bukan orang Palestin, ya. Tetapi macam tadilah, setelah dia balik daripada Mesir, ya, dia ikut gerakan Islam di Syria lawan penjajah, ya, yang menjajah. Kalau kita di Malaysia, yang jajah kita adalah orang putih, Inggeris. Sebelum tu kita ada Belanda, sebelum tu ada Portugis. Kalau di Syria, di Lebanon, yang jajah adalah Perancis. Kalau di Palestin dan Jordan, British. Ya, Palestin, Jordan, British. Syria, Lebanon itu Perancis. Jadi Syekh Izzuddin Al-Qassam ni tuan-tuan, beliau ikut sama. Tetapi kita tahulah, ya, kalah dalam perang. Ya, dalam peperangan mereka kalah. Bila kalah dalam perang, maka Syekh Izzuddin telah, ya, dia berpindah ke Palestin. Dan kita tahulah, ya, Brigade Al-Qassam ini adalah cabang ketenteraan dalam Hamas. Hamas tu besar tuan-tuan, ya.
Jadi Hamas ni dari segi tentera je kalau kita tengok, ya, statistiknya ada 40,000 tentera. 40,000 tentera yang terlatih, ya. Macam mana dilatih, oleh siapa tuan-tuan? Sebahagiannya adalah komando-komando daripada Iran. Tuan-tuan, kita tak boleh nafikan. Ya, cuma sayang Iran tu dia Syiah je tuan-tuan. Ya, sebab tu kita tengok, ya, ketika ada berlaku peperangan, ya, konflik di Yaman. Ya, golongan yang tuan-tuan panggil Houthi tu, Houthi bahasa Arab dia. Ya, mereka pro Syiah juga tuan-tuan. Kita panggil di Lebanon ada Hizbullah Syiah juga. Mereka lah yang banyak bantu tuan-tuan, ya. Kebanyakan senjata-senjata, ya, bantuan daripada Iran tu datang melalui Lebanon. Memang datang melalui Lebanon tuan-tuan. Ya, yang melatih, ya, orang Palestin ni sebahagian besarnya adalah daripada Iran sebahagian besarnya tuan-tuan. Memang, ya. Cuma sayang sebab mereka ni Syiah tu je. Kalau mereka ni Sunni, Allahu Akbar tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah bagi kesedaran, ya, kepada mereka untuk balik kepada agama asal, agama tauhid, ya, agama ahli sunnah wal jamaah, mudah-mudahan, amin. Okey tuan-tuan, ya. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan tengok kat mana-mana pun pelajar Palestin tuan-tuan, dia mesti ambil bidang-bidang macam ni. Walaupun ada yang ambil bidang sains politik, ambil bidang ada, ya, tetapi kebanyakannya ambil kejuruteraan. Ya, terutamanya sekarang ni mekatronik lah, ya. Even di UAE tuan-tuan, ya, di UAE pun ada pelajar Palestin ambil mekatronik. Mekatronik ni yang buat drone tuan-tuan. Ya, kot sebagian tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan yang background engineering tahulah. Ya, yang buat drone. Ya, yang buat apa tuan-tuan, ya? Yang buat roket. Ustaz bagi gambaran kepada tuan-tuan. Tahun 2009, ya, tahun 2009. Pada masa tu roket yang dimiliki, ya, oleh apa? Ya, oleh apa kita panggil? Ya, oleh Brigade Al-Qassam ni tuan-tuan. Dia hanya boleh pergi sejauh 60 km saja. Okey, Ustaz bagi gambaran tuan-tuan. Sekali lagi, ya, Palestin. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan Palestin tu, Palestin terbahagi dua. Ada Palestin sebelah tebing barat. Tebing barat tu dia berjiran dengan Jordan. Dan ada Gaza ataupun dalam bahasa Arab kita panggil Gaza yang berjiran dengan Mesir. Ya, sebab tu tuan-tuan tengok semua bantuan-bantuan yang datang ni, lori-lori, tanker, ya, apa ni, kontainer besar-besar ni tuan-tuan, semua datang daripada Mesir. Kita pun tanya juga pasal apa tak datang daripada Jordan. Kerana kalau dia datang daripada Jordan, dia boleh bantu yang di tebing barat. Tebing barat tu yang ada Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan jangan tukar, ya. Ustaz dah pernah sebut sebelum ni, Ustaz sebut sekali lagi supaya tuan-tuan clear. Ya, Masjid Aqsa berada di tebing barat. Tebing barat berjiran dengan Jordan. Itu bukan zon perang tuan-tuan, ya. Itu bukan war zone. Yang perang tu di sebelah kiri kita, ya, di sebelah Mesir. Sebab tu bantuan semua datang dari Mesir. Kalau mereka cedera pun bawa ke Mesir, hospital di Mesir tuan-tuan. Pasal Mesir yang berjiran dengan dia, dan Mesir ini kalau dihantar bantuan, sama ada bantuan tu datang daripada kita di Malaysia, daripada Indonesia, daripada mana-mana pun seluruh dunia, ya, dia akan masuk daripada satu pintu, nama dia pintu Rafah. Rafah tu salah satu wilayah yang duduk bawah Gaza. Gaza ni ada 5 wilayah besar tuan-tuan. Dia di utara tu ada North Gaza dia panggil. Itu yang paling dekat. Bawah dia ada Gaza. Bawah dia lagi ada Darul Balah, kawasan pertanian, pokok-pokok kurma, kawasan tengah. Bawah lagi tuan-tuan ada, ya, dia panggil Khan Yunis. Khan Yunis tu pun kawasan besar juga. Bawah lagi dia ada Rafah. Rafah tu yang berjiran dengan Mesir. Semua bantuan akan datang daripada pintu Rafah. Masalahnya pintu Rafah dikuasai oleh Mesir. Mesir tuan-tuan tahu ni bukan zaman Dr. Mursi. Almarhum Dr. Mursi tak ada hal tuan-tuan. Dia ikhwan. Maknanya tak ada masalah. Semua bantuan boleh masuk dengan senang. Sekarang, ya, mereka dikuasai oleh Israel dan Amerika tuan-tuan, payah. Ya, sebab tu kita tengok bantuan yang datang kadang-kadang, ya, sampai expired barang-barang tuan-tuan. Sebab bertahan tak boleh nak masuk. Ya, okey, kita balik pada tadi, ya. Jadi seperti mana kita pernah sebut, ya, Palestin ni tuan-tuan bukan besar sangat, ya. Shah Alam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Shah Alam, ya, Gaza tu besar sikit daripada Shah Alam. Shah Alam kalau Ustaz tengok, ya, apa kita panggil, ya, data tuan-tuan, ya, besarnya lebih kurang 300 km persegi, ya, 300,000 km persegi tuan-tuan, 300,000 km, ya. Maknanya tak besar sangat. Bukanlah tak besar sangat, besar boleh tahan. Kalau Gaza besar sikit, 370,000 km persegi tuan-tuan. Ya, maknanya taklah terlalu besar sangat. Ya, maknanya besar sikit daripada Shah Alam. Tapi Shah Alam penduduk berapa lebih kurang? Berapa penduduk Shah Alam tuan-tuan? MBC mana? Ya.
Shah Alam punya penduduk lebih kurang 600,000 lebih sikit je tuan-tuan. Ya, tapi apa Gaza 2.4 juta. Sebab tu dia antara tempat paling apa? Ya, paling kita panggil apa ni, paling padat penduduk tuan-tuan. Ya, dengan keluasan lebih sikit aja. Ya, daripada apa kita panggil, ya, daripada apa ni Shah Alam, ya, tapi penduduknya 2.4 juta. Mana jauh beza tuan-tuan. Ya, lebih daripada, lebih kurang 2 juta lebih daripada penduduk Shah Alam. Ya, maknanya ramai sangat. Sebab tu sekali bom memang ramai yang syahid ke korban tuan-tuan. Jarak antara Gaza, ujung utara Gaza pergi ke Tel Aviv tu tuan-tuan hanya 70 km je. Ya. 70 km bukan jauh. Tahun 2009 bila berlaku perang, ya, antara pihak Hamas, ya, dengan apa kita panggil, dengan rejim Tel Aviv ni tuan-tuan, ketika perang berlaku, ya, jarak antara Tel Aviv dengan Gaza tu 70 km je. Tetapi, ya, apa ni, roket yang dilancarkan oleh Hamas, oleh Brigade Al-Qassam, dia boleh pergi hanya setakat 60 km. Maknanya ketika perang berlaku, ya, orang Tel Aviv boleh minum kopi lagi tuan-tuan. Boleh gelak ketawa, boleh minum kopi, boleh main bola, boleh duduk di pantai, tak ada masalah. Sebab mereka tahu roket paling jauh boleh pergi pun 60 km. Sedangkan jarak antara Gaza, ya, dengan Tel Aviv 70 km. Maknanya mereka masih selamat. Dia tahu dah takkan sampai roket tu tuan-tuan. 2009 tuan-tuan tahu apa yang berlaku sekarang tuan-tuan. Ya, yang berlaku sekarang tuan-tuan, kalau kita tengok roket-roket yang dikeluarkan oleh Gaza, semua made in Gaza. Kebanyakannya daripada teknologi ni daripada Iran, tetapi dah di-improvise tuan-tuan. Oh, dia dah upgrade. Kebanyakannya tu memang, ya, orang Gaza punya. Ya, tapi mereka dah upgrade. Ya, tuan-tuan tahu, ya, antaranya salah satu daripada apa kita panggil, ya, daripada roket dia tuan-tuan, ya, kalau kita tengok, ya, roket Al-Fajar sebagai contoh, ya, memang boleh pergi 75 km tu senang-senang je tuan-tuan. Maknanya Tel Aviv tu boleh dihancurkan 75 km. Tetapi dia ada yang lain-lain. Yang terbaru antaranya ialah M320, ya, ni bacaan ustaz lah. 320 ni tuan-tuan boleh pergi sampai 200 km. Ustaz bagi gambaran kepada tuan-tuan. Tel Aviv tu adalah pusat dia. Maknanya kebanyakan, ya, kebanyakan apa ni kita panggil apa istilahnya? Kedutaan-kedutaan Singapura sebagai contoh, kedutaan-kedutaan negara luar kebanyakannya duduk di Tel Aviv, melainkan kedutaan Amerika. Kedutaan Amerika dia duduk di Jerusalem. Dia memang macam biasalah tuan-tuan, Amerika. Yang lain tu masih duduk di Tel Aviv. Gaza pergi Tel Aviv 70 km. Naik sikit dia ada pelabuhan dia nama Haifa tuan-tuan. Ya, cantik pelabuhan ni. Di Haifa ni popular yang pertama kerana dia adalah bandar pelabuhan antarabangsa. Yang kedua, di situ ada satu pusat, ya, pusat agama Bahai. Kalau tuan-tuan tengok cantik tempat dia. Ya, pusat agama Bahai ni dibagi peluang oleh Israel untuk duduk dan boleh boleh beramal dengan agama dia. Ya, sebab apa? Sebab dia nak tunjuk Israel ni welcome agama lain. Ya, sebab tu tuan-tuan di Tel Aviv ada 2 masjid besar. Dan dua masjid besar tu masih beroperasi. Ya, azan boleh dikumandangkan. Ya, cuma dia tak boleh terlalu kuat lah. Ya, kerana apa? Kerana sekitarnya adalah orang-orang Yahudi. Tapi azan boleh berkumandang. Sembahyang solat 5 waktu. Hari Jumaat boleh sembahyang Jumaat tuan-tuan. Masa ustaz datang mula-mula tahun, ya, ini 10 mungkin 11 tahun yang lalu lah. 11 atau 12 tahun yang lalu, tahun 12 tahun yang lalu, 2011. Kali pertama saya masuk ke Palestin ni, tuan-tuan, tahun 2011. Bila kita sampai di Tel Aviv, kita tengok masjid besar. Ya, masjid besar tuan-tuan, ya. Masjid dia panggil The Grand Mosque of Jaffa. Jaffa tu sebelah Tel Aviv je, masjid besar. Boleh azan, boleh sembahyang tuan-tuan. Dan ada satu lagi masjid, ya. Dan masjid tu betul-betul berada di sebuah hotel 5 bintang. Ya, hotel 5 bintang tuan-tuan, ya, hotel Intercontinental. Ya, dan pernah berlaku satu kes ketika mana azan subuh dikumandangkan. Jadi mereka yang duduk, ya, guest yang duduk di Intercontinental Hotel tadi tuan-tuan, mereka buat laporan pada pihak polis. Ya, minta supaya azan dihentikan. Ya, kemudian kes tu dibawa ke mahkamah. Ni menarik tuan-tuan. Dibawa ke mahkamah, mahkamah tu dikuasai oleh orang Yahudi. Hakim dia pun hakim Yahudi. Ya, tetapi hakim ni tuan-tuan, alhamdulillah, ya, dia tengok pada sejarah. Jadi dia tanya, ya, di antara Intercontinental Hotel dengan masjid ni mana dulu didirikan?
Ya, yang mana dulu tuan-tuan? Jadi tengok pada sejarah masjid dulu. Jadi kalau masjid dulu yang salah Intercontinental. Siapa suruh buat hotel sebelah masjid? Sebab tu dia tak boleh halang. Kalau hotel tu datang dulu, kemudian masjid tu dianggap mengganggu. Tapi kalau masjid tu dah ada sejak zaman Turki Osmania, tak boleh nak kata apa. Sebab tu masjid tu masih ada sampai sekarang. Subuh pun boleh azan tuan-tuan. Ya, ini di bandar besar. Mungkin kerana dia nak jaga image, rejim Tel Aviv ni sebagai sebuah rejim yang boleh menerima keberadaan atau kewujudan agama-agama lain mungkin. Sebab tu di Haifa tadi ada kawasan Bahai. Itu antara tempel Bahai terbesar dalam dunia tuan-tuan. Tempat dia di lereng bukit cantik, tuan-tuan boleh tengok. Haifa tu jaraknya lebih kurang 152 km daripada Gaza. Maknanya kalau lepaskan M320 misail boleh sampai tuan-tuan? Boleh sampai. Sebab dia jarak 152 km je. Pergi atas lagi tuan-tuan. Ya, ada satu tasik besar. Nama tasik besar tu ialah tasik Tiberia ataupun kita panggil Sea of Galilee. Sea of Galilee ni disebut dalam hadis Sahih Muslim, cerita bagaimana nanti pada masa akhir zaman ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, Ya'juj dan Ma'juj akan mengeringkan air tasik ni, tasik Galilee. Dalam bahasa Arab, dalam Sahih Muslim disebut sebagai apa? Sebagai Buhairah Tabariyah. Buhairah makna tasik, Tabariyah nama tempat tu. Ada seorang imam besar, Imam At-Tabrani. Ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, ya, kitab Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam As-Saghir, 3 kitab besar ni, kitab hadis tuan-tuan. Ada penulis kitab ni seorang ulama besar dalam bidang hadis, namanya Al-Imam At-Tabrani. Kalau tuan-tuan dengar Imam At-Tabrani berasal daripada kawasan kampung dekat dengan tasik ni, tasik Tabariyah dipanggil. Tasik Tabariyah ni tuan-tuan jaraknya ialah 175 km daripada Gaza. Mana kalau dilepaskan misail M320 sampai, lebih sudah sampai tuan-tuan. Ya, Tiberia satu bandar yang majoriti, bukan kata majoriti, semuanya penduduk Yahudi, tak ada orang lain. Maknanya mereka bimbang. Sebab apa tuan-tuan? Tak boleh duduk senang. Sebab tu tuan-tuan bayang, daripada tahun 2009 sekarang 2023, teknologi Hamas jauh beza tuan-tuan. Ya, teknologi Hamas jauh beza. Sebab itu bila Allah sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, wahai orang beriman, wa'iddu lahum, siap sediakanlah, buatlah persediaan untuk berhadapan dengan musuh kamu, mastata'tum min quwwah, apa yang kamu mampu dari segi kekuatan. Teknologi apa tuan-tuan? Kuasai dengan baik. Ya, sebab tu tuan-tuan jangan terkejut, dalam Hamas tu tuan-tuan, Harakah Mukawamah Al-Islamiyah ni, dia ada satu department, satu jabatan, dia panggil Cyber Department. Tuan-tuan, canggih tuan-tuan Hamas ni. Cuba tuan-tuan bayang, dengan resources yang sangat limited, mereka dikepung. Ini disebut penjara terbuka paling besar dalam dunia tuan-tuan. Penjara terbuka, ya. Jarak antara Gaza ni pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis duduk di tebing barat. Antara Gaza dengan tebing barat ni tuan-tuan, jaraknya lebih kurang 80 km je. Tapi orang tebing barat tak pernah pergi Gaza, orang Gaza tak pernah pergi tebing barat. Tuan-tuan, kalau nak hantar bantuan ke Baitul Maqdis, tuan-tuan kena hantar melalui Jordan. Kalau tuan-tuan nak hantar bantuan ke Gaza, tuan-tuan kena masuk daripada Mesir. Dia terpisah oleh satu tembok besar. Tembok besar tu dibina 15 meter tuan-tuan. Itu belum dengan dia punya dia punya kawat berduri dia. Belum dengan kawat elektrik dia tuan-tuan. Tak boleh nak seberang. Sebab itu tuan-tuan, bila kita jumpa orang Palestin yang duduk di Malaysia sebagai contoh, dia tahu Ustaz selalu masuk ke Palestin, dia pun tanya, dia kata bila kali terakhir pergi Palestin? Ustaz kata alhamdulillah lepas Covid adalah pergi sekali dua, tapi sebelum Covid banyak kali. So dia, bila dia dengar kita sebut, dia kata pergi mana aja Palestin, dia ingat kita pergi Gaza aja. Ya, Ustaz kata pergi Baitul Maqdis. Dia kata pergi Masjid Al-Aqsa. Ustaz kata ya. Berapa kali dah pergi? Ustaz kata alhamdulillah banyak kali. Ya, jadi dia pun dia nak bercakap tu dia disebab tuan-tuan, macam nak menangis. Ya, Ustaz kata Palestin ni, dia kata dia betul Palestin. Daripada mana? Dia kata daripada Khan Yunis. Khan Yunis tu mana? Kawasan Gaza. Ya, dia kata aku ni memang orang Palestin. Sekali habuk pun aku tak pernah pergi ke Baitul Maqdis. Ya, memang tuan-tuan, memang tak boleh. Orang daripada Baitul Maqdis tak boleh pergi Gaza, Gaza tak boleh pergi Baitul Maqdis. Dipisahkan oleh tembok 15 meter tinggi tuan-tuan. Memang tak boleh pergi. Maknanya nak bagi tahu tuan-tuan, itulah kerja jahat orang Yahudi. Sebahagian orang Gaza, saudara maranya duduk di West Bank, di tebing barat.
Orang terbing barat sebahagian saudaranya datang daripada Gaza, tak pernah jumpa tuan-tuan. Telefon aja, video call aja tuan-tuan. Ya, jarak 80 km tapi tak boleh pergi tuan-tuan. Sebab dihalang oleh Israel. Dua Palestin tapi satu di tebing barat, satu di Gaza. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok ya dari segi jarak yang boleh dicapai oleh apa kita panggil ya, oleh roket ya yang dibuat sendiri oleh orang Palestin, maknanya satu Israel tu dia dah cover tuan-tuan. Ya, sebab boleh pergi sejauh 200 km. Maknanya antara bandar paling utara tu, Tiberia antaranya tuan-tuan. Dia bukan utara, ada utara lagi, ya. Maknanya 200 km tu senang-senang. Sebab tu, ya, Israel tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Israel ni dari segi Dari segi ketenteraan antara yang paling canggih dalam dunia. Ya, sebahagian daripada military budget Amerika tuan-tuan memang pergi ke Israel. Tuan-tuan dah tahu dah, ya, apa yang mereka buat. Mereka hantar kapal perang, menunggu masa nak masuk tuan-tuan. Sebab itu bila Puak Houthi tuan-tuan daripada Yaman dihantar dia punya misal tuan-tuan, ya, Arab Saudi dah sekat. Ya, sebab orang Yaman nak hantar ke Israel dia kena lalu Arab Saudi sebab Yaman duduk di selatan. Kalau dihantar ikut Laut Merah tuan-tuan, disekat, diintercept oleh kapal Amerika tuan-tuan. Tak ada pilihan. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu orang Houthi ni ataupun Houthi ni payah. Tapi kalau daripada Lebanon senang tuan-tuan. Ya, pasal Lebanon betul-betul atas daripada Palestin. Ya, sebab tu tak ada cara untuk mereka, melainkan mereka terpaksa lawan dengan Hizbullah. Maknanya tuan-tuan nak bagi tahu, ya, alhamdulillah Allah bagi orang Islam ni bijaksana tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, ya, apa yang dibuat oleh tentera Hamas ni, Brigade Al-Qassam ni tuan-tuan, ya, mereka ni hit and run je tuan-tuan. Mereka punya taktik gerila. Ya, kalau tuan-tuan tak berapa faham, tuan-tuan pernah tengok cerita Rambo tak? Rambo, ya, Sylvester Stallone tuan-tuan. Ya, Amerika hantar tentera lawan dengan Vietnam tak pernah menang tuan-tuan. Ya, yang boleh menang seorang aja tuan-tuan, Rambo je yang menang. Yang lain kalah belaka tuan-tuan. Sebab dia filem tuan-tuan, ya. Pengarah pula dia yang mengarah memang menang selalulah. Ya. Tuan-tuan tahu, ya, masa peperangan Vietnam War tuan-tuan, masa peperangan Vietnam, ya, Amerika kalah tuan-tuan. Amerika gunakan pesawat terbang, dia gunakan jet fighter tuan-tuan, ya. Mereka menggunakan Air Force tetapi kalah. Sebab apa? Sebab Vietcong pada masa tu, VC tuan-tuan, mereka menggunakan tunnel semua, gali tunnel tuan-tuan. Ya, gali apa kita panggil, ya, gali bawah tanah, terowong bawah tanah tuan-tuan. Ya. Terowong bawah tanah ni tuan-tuan jangan pelik. Gaza tu daripada hujung utara sampai Rafah dia punya jarak 40 km je tuan-tuan. 40 km, ya. Itu dia punya panjang. Lebarnya paling lebar pun 12 km. Bukan besar sangat tuan-tuan. Ya, bukan besar sangat. Maknanya nak bagi tahu tak besar. Tetapi terowong yang dibina oleh masyarakat Gaza ni tuan-tuan, oleh orang Palestin, dia lebih daripada 400 km. Tuan-tuan jangan terkejut. Sebab tu, ya, Israel terkejut tuan-tuan, macam mana, ya, apa kita panggil, ya, orang Gaza ni, tentera Brigade Al-Qassam ni boleh sampai, ya, ke Tel Aviv, boleh sampai ke Tiberia. Sebab apa tuan-tuan? Semua menggunakan terowong bawah tanah. Canggih macam mana pun satelit yang digunakan oleh Israel tak boleh kesan tuan-tuan. Ya, sebab tu dia, ya, tuan-tuan tiba-tiba je berlaku, ya, sebab dia hit and run. Dia tembak, kemudian dia masuk balik dalam terowong. Tak boleh kesan tuan-tuan. Ini, ya, kita kata sampai, ya, salah seorang jeneral tentera Rusia tuan-tuan, Ustaz tengok TikTok lah, dia kata, ya, kita orang Rusia, tentera Rusia kena belajar daripada Brigade Al-Qassam. Jeneral tentera pun cakap macam tu tuan-tuan. Maknanya apa? Hebat tuan-tuan. Ya. Ketika Netanyahu, tuan-tuan pun tahu, ya, Netanyahu ataupun syaitan Yahoo lah tuan-tuan, kalau kita boleh panggil dia. Memang syaitan sungguh, ya. Ketika dia menghadapi kes di mahkamah, dia orang Yahudi bukan suka dengan dia tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu. Ya, dia parti Likud. Parti Likud ni mana parti ekstrim. Parti ekstrim agama, ya. Tapi agama mereka bukannya agama Taurat, agama mereka ni Zionis tuan-tuan. Mereka ni politik, lebih pada politik, lebih pada bangsa, bukan sangat kerana agama tuan-tuan. Bertoping aja. Mereka ni juga adalah penunggang agama tuan-tuan. Penunggang agama, ya. Sebab dari segi agama mereka ni tidak sangat patuh pada agama mereka, lebih pada pakaian je, pakai dia punya kipah tu topi kecil dia tu lah. Ya. Maknanya mereka ni belagak macam orang agama tapi bukan orang agama pun. Ya.
ketika demonstrasi berlaku tuan-tuan, ya, di Tel Aviv, di depan pejabat Perdana Menteri Israel tuan-tuan, ya, pada masa itulah Hamas buat kerja tuan-tuan. Apa mereka buat tuan-tuan, ya, mereka punya cyber department, masa itulah mereka serang, ya, ketika, ya, tentera sibuk nak mengawal mana orang yang buat demonstrasi ni, mereka yang terlibat dalam demonstrasi, masa itulah dia kacau tuan-tuan. Maknanya semua berkait dengan cyber war tuan-tuan, peperangan cyber, ya, maknanya canggih. Hamas ni canggih. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dengar cerita-cerita macam ni, Allahu Akbar, lega lah sikit tuan-tuan, lega kita tuan-tuan, ya. Sebab yang pertama dah boleh sampai lebih pada 200 km. Itu satu kelegaan. Cuba tuan-tuan bayang, ya, walaupun asalnya roket tu boleh pergi 60 km, tapi alhamdulillah sekarang dah sampai 200 km. Sebab tu, ya, orang Israel tak senang duduk. Itu belum lagi taufan lain yang Allah datang, yang real punya tuan-tuan, ya, yang menghancur, yang membadai, ya, kawasan-kawasan bandar, ya. Dan kelemahan tentera Israel bila perang dalam bandar, itu memang kelemahan dia. Kalau perang, ya, di gurun, pasir, kawasan terbuka, mereka ada tank, ya, mereka ada macam-macam fasiliti tuan-tuan, ya. Tetapi macam biasalah tuan-tuan, ya, Allah bagi kelebihan pada orang Palestin ni, ada ramai sniper tuan-tuan, ada ramai sharpshooter yang boleh tembak dalam jarak 2 km tuan-tuan, ya, very sharp tuan-tuan. Benda-benda ni sangat ditakuti. Cuba tuan-tuan bayang, ya, orang tentera rejim Tel Aviv ni tuan-tuan, dia pergi buat rondaan dengan tank, naik tank. Kalau tuan-tuan pernah pergi Museum Angkatan Tentera, Ustaz dulu pun tak pernah tengok tank tu, pergi Museum Angkatan Tentera, bila kita boleh masuk dalam tank tu tuan-tuan, kita tengok dalam tank tu tak ada tandas. Kau lah tuan-tuan tak pernah tengok tank ni, ya. Maknanya kereta kebal ni dalam tu tak ada tandas. Setiap mereka ni tuan-tuan yang bekerja ni paling kurang 4 hari duduk dalam tank, tak keluar. Macam mana dia buang air tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bayang, pakai diaper tuan-tuan, pakai diaper, ya. Maksudnya tak berani keluar. Sebab apa? Sebab kalau dia buka je tuan-tuan, dia keluar kepala je, ada sniper akan tembak dia. 4 hari duduk dalam tank tuan-tuan, tak keluar, ya. Balik ke tempat dia, ke apa kita panggil HQ dia, tukar orang lain pula datang. 4 hari lagi duduk dalam tu. Maknanya nak bagi tahu takutnya mereka kepada sniper di kalangan Brigade Al-Qassam. Kita habiskan ayat ni tuan-tuan. Jadi, ya, apabila Allah sebut tentang nak memperkukuh, nak memperkuatkan, ya, persenjataan atau kekuatan umat Islam dengan apa saja yang kita sanggupi, ya, daripada kekuatan. Tak pedulilah tuan-tuan, daripada pesawat terbang ke, ya, tank ke, kereta kebal ke, kereta perisai ke, persenjataan roket, maknanya apa saja, ya, orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, antara benda yang kita boleh buat, kita lah, ya, kebanyakan kita ialah bantu pelajar-pelajar Palestin ni, bantu dia terus hidup di Malaysia. Kebanyakan mereka ni memang tak ada scholarship tuan-tuan, datang sendiri. Sebahagian mereka ni ada abang yang bekerja di Timur Tengah, ada abang kerja di Dubai, ada abang kerja di Abu Dhabi, ada abang kerja di Kuwait. Keluarga yang kerja ni lah yang hantar duit kepada mereka tuan-tuan, yang mereka boleh belajar 4 tahun, ya, engineering di Malaysia ni, boleh belajar IT, boleh belajar bidang-bidang, ya, yang nanti bila mereka balik mereka boleh bantu, ya, buat drone, buat apa semua sebagainya. Maknanya tuan-tuan, antara benda yang kita boleh buat, kalau kita kenal lah mana-mana pelajar Palestin terutamanya, ya, kita bantu dari segi kewangan lah, yang duduk kat Malaysia ni tuan-tuan. Yang di sana tu kita memang bantu dah, tapi yang di Malaysia, kerana mereka balik, sebahagian besar mereka akan jadi pembantu kepada Hamas tuan-tuan. Itulah yang kita boleh harap untuk lawan dengan apa kita panggil, ya, dengan rejim Yahudi ni, Tel Aviv tuan-tuan, ya. Okey, ya, kita teruskan ayat tadi. Jadi bila Allah sebut, kita kena buat persediaan, ya, buat persiapan yang terbaik tuan-tuan, ya, untuk mengalahkan musuh. Kerana apa tuan-tuan? Kerana musuh-musuh ini adalah musuh-musuh Allah, ya, mereka adalah musuh-musuh Allah. Kita kena timbulkan rasa takut, ya. Termasuk perkara yang boleh kita timbulkan rasa takut adalah kita panggil ifqarul a'da dalam bahasa Arab tuan-tuan. Ifqarul a'da ni kalau kita tengok dalam sirah tuan-tuan, cerita bagaimana Nabi setelah hijrah daripada Mekah pergi Madinah. Ya, Nabi hijrah pergi Madinah. Ketika mereka sampai di Madinah, sebahagian sahabat Nabi ni jatuh miskin. Kerana harta kekayaan mereka di Mekah tak boleh bawa. Abdurrahman bin Auf paling kaya. Ya, kemudian siapa lagi? Sayyidina Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam sebagai contoh tuan-tuan. Sa'ad bin Abi Waqqas, ni semua para peniaga. Ketika mereka nak hijrah ke Madinah, mereka tak boleh bawa harta sebab syarat orang Quraisy,
Kalau nak hijrah boleh, nak ikut agama Muhammad, tetapi kamu tak boleh bawa harta, melainkan apa yang boleh dibawa oleh seekor unta. Mana bolehlah bawa pakaian sikit, makanan sikit, harta benda sikit, tapi semuatan unta saja, lebih pada itu tak boleh. Jadi bila sampai di Madinah tuan-tuan, sebahagian besar sahabat daripada boleh boleh bantu orang miskin, mereka pula kena bantu. Jadi pada tahun yang kedua hijrah tuan-tuan, Nabi dapat maklumat Abu Sufyan bin Harbin, Abu Sufyan ni akan jadi bapa mertua Nabi lah. Sebab nanti Nabi akan kahwin dengan seorang perempuan namanya Ramlah. Ramlah binti Abu Sufyan, beliau adalah anak pada Abu Sufyan. Beliau salah seorang daripada Ummahatil Mukminin, ibu-ibu orang beriman, maknanya isteri Nabi lah. Jadi pada tahun yang kedua hijrah, Nabi dapat maklumat bahawasanya Abu Sufyan dan dia punya trade caravan dia, pasukan dagang dia nak berniaga ke negeri Syam. Dan barang-barang yang mereka niagakan tu tuan-tuan, sebahagiannya adalah barang-barang yang mereka rampas, mereka ambil daripada orang Islam yang hijrah ke Madinah, yang Nabi punya sebagai contoh, yang para sahabat punya, binatang ternakan, dan juga benda-benda lain perniagaan, semua dirampas dan mereka nak jual sebahagiannya di negeri Syam. Jadi Nabi dan para sahabat telah keluar untuk sekat mereka tuan-tuan. Kalau kita kata sekarang ni Hamas dia ada interceptor missile dia panggil. Mana kalau ada misal ditembak, dia intercept. Sama juga bila Hamas hantar Israel ni, dia panggil konsep Iron Dome ataupun Iron Shield tuan-tuan. Dia bukan, dia konsep aja, tuan-tuan bertahu kan. Bila Hamas tembak dia punya misal, maka dia ada radar. Radar tu dipasang di setiap tempat border Israel tuan-tuan. So radar tu dia ada detektor, dia akan detect misal yang terbang tu, yang datang tu. Kemudian dia ada apa kita panggil, macam central unit dia. Central unit akan analyze. Dia akan tengok sama ada misal yang dihantar tu dia akan sampai ke tempat orang ramai duduk ke ataupun gurun pasir. Kalau dia analisis dia tuan-tuan, kalau dia agak benda tu akan pergi ke gurun pasir, dia tak tembak, dia biar aje. Tetapi kalau dia tahu benda tu akan pergi ke Tel Aviv, ke Tiberia, ke Haifa dan sebagainya, so dia akan intercept. Tuan-tuan, sebahagian daripada misail yang dihantar oleh Brigade Al-Qassam ni tuan-tuan adalah dummy je tuan-tuan, dummy je. Maknanya dia memang misail tapi dia dummy, maknanya tak ada bahan letupan dalam tu. Sebahagiannya diletakkan apa? Diletakkan gabus dan sampah je tuan-tuan. Tuan-tuan, dulu Ustaz pun fikir, Ustaz kata pasal apa? Pasal apa tak hantar bahan letupan? Satu, bahan letupan tak banyak. Bahan-bahan letupan ni tuan, sebahagian besarnya tuan-tuan, semua ni bahan-bahan letupan yang kita kata setakat yang mereka dapat daripada Iran saja sebahagiannya, daripada Lebanon sebahagiannya tuan-tuan. Jadi dihantar je. Rupa-rupanya tuan-tuan, ini dipanggil Ifqar al-A'da. Ifqar al-A'da ni maknanya sebab setiap misal yang dilepaskan tu, kalau kita nak intercept tuan-tuan, dianggarkan harga untuk intercept saja 250,000 tuan-tuan. 250,000. Cuba tuan-tuan bayang kalau 4 yang dihantar 1 juta. Mana tak hancur, mana tak merudum ekonomi Israel tuan-tuan? Pasti. Maknanya sengaja tuan-tuan, hantarlah berapa banyak, maksudnya hantar saja. Sebab bila dia intercept, belanja untuk intercept saja 250,000 tuan-tuan bayang. Kalau 4 dah 1 juta, ini bukan 4, ini bukan 400, 4,000, lebih daripada tu lagi tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Sebab tu Amerika terpaksa keluar belanja untuk support Israel. Kena tuan-tuan. Dan sebahagian negara-negara Arab pun dipaksa untuk bayar dalam berbagai bentuk lah. Maksudnya tuan-tuan, dalam perang ni memang macam tu. Kadang-kadang kita buat dummy je tuan-tuan. Macam orang main bola jugalah. Nak tendang ke kanan, boleh tendang ke kiri. Macam tu lah lebih kurang tuan-tuan. Jadi dalam bab yang berkaitan dengan persediaan ni tuan-tuan, buatlah persediaan apa saja. Semata-mata untuk memiskinkan musuh. Bahasa yang boleh kita gunakan untuk memiskinkan musuh ni Ifqar al-A'da. Macam tadilah, Nabi dibenarkan oleh Allah untuk intercept pasukan dagang Abu Sufyan. Masa mereka nak pergi, Nabi nak intercept, Nabi terlambat 1 hari. Maknanya bila Nabi sampai di tempat tersebut, pasukan Abu Sufyan dah berlepas ke Syria, tak dapat tuan-tuan. Maknanya Nabi punya calculation tak tepat. Jadi kita pun kata, boleh ke Nabi buat salah? Nabi tak boleh buat salah dalam bentuk dosa, tak boleh, sebab Nabi maksum. Tapi dalam strategi, dalam pengurusan, Nabi boleh tersilap. Ini tak ada masalah tuan-tuan, Seperti mana Nabi dalam perang Badar nanti kita tahu, ketika Nabi minta pandangan para sahabat, sebab ada 70 tentera musuh yang ditawan. Daripada 70 tentera musuh ditawan, antaranya ialah Sayyidina Abbas kena tahan. Anak Abbas belum masuk Islam pada masa itu.
abang Saidina Ali tuan-tuan antaranya, ya. Kita panggil Uqail, ya, bin Abi Talib. Ada 70 yang kena tawan. Nabi tanya pada Abu Bakar, apa kita nak buat pada tawanan perang ni? Abu Bakar kata, mereka ni saudara mara kita ya Rasulullah. Ya, kalau kita benarkan mereka bayar duit tebusan 4,000 dirham satu kepala, kita boleh dapat duit dan kita boleh bantu di kalangan fakir miskin di kalangan kita. Nabi setuju dengan pandangan Abu Bakar. Nabi tanya pula pada Umar. Umar kata, ya Rasulullah, ni mereka ni memang saudara mara kita. Tapi nanti kalau berlaku perang lagi, ni muka-muka yang sama ni juga yang akan datang. Betul tuan-tuan? Apa yang Umar cakap tu memang betul. Kerana dalam perang Uhud nanti yang datang tu orang yang sama. Dalam perang Khandaq yang datang tu orang yang sama tuan-tuan. Maknanya pendapat Umar lebih tepat. Malah Allah telah mengatakan bahawasanya pandangan yang Nabi pilih itu tersilap. Ijtihad Abu Bakar tu salah. Ijtihad Umar yang betul. Tetapi macam tadilah tuan-tuan, kerana Nabi boleh buat silap dalam strategi perang, tetapi Nabi tidak boleh buat salah dalam dosa pahala, tak boleh, kerana Nabi maksum. Baru kita tahu tuan-tuan. Jadi dalam bab yang berkaitan dengan apa kita panggil, ya, dengan ifqar al-a'da tadi, Nabi cuba intercept. Bila balik Abu Sufyan, Nabi nak intercept, tetapi sekali lagi Nabi berhadapan dengan Abu Jahal. Itulah berlaku perang Badar. Perang Badar asalnya hanya untuk sekat pasukan dagang. Kerana apa kita sekat pasukan dagang tuan-tuan? Kerana bila kita sekat pasukan dagang, maka dia akan memiskinkan musuh. Musuh akan rugi dari segi ekonomi. Sebab itulah kita ada boykot tuan-tuan. Ya, zaman sekarang ni kita tak intercept dari segi dia punya apa kita panggil trade caravan, tak. Tapi kita boykot. Memang boykot ni adalah isu ijtihad. Sebab tu kita di Malaysia tuan-tuan ada mufti sokong boykot, ada tak mufti yang larang boykot? Ada tak tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Ya, sebab benda ni ijtihad. Pasal boykot tidak berlaku pada zaman Nabi. Boykot dalam bentuk yang kita buat sekarang. Tuan-tuan, yang ni kita kena terbuka tuan-tuan. Ya, nak boykot silakan, tak ada masalah. Ada tak kesan boykot kepada syarikat-syarikat tersebut? Pasti ada. Ya, dia punya saham merudum tu biasa tuan-tuan. Maknanya kesannya memang ada tuan-tuan. Tapi macam tadi kita tengok, ketika para sahabat datang ke Madinah, ya, para sahabat berhadapan dengan masalah duit sebab mereka datang selai sepinggang, tak ada harta. Sebab tu Nabi buat satu program, ya, untuk mempersaudarakan orang Muhajirin yang hijrah dengan orang Ansar. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Para sahabat Ansar tolong bagi duit, ya, bagi peruntukan untuk mereka berniaga. Nabi tak pernah kata pada Abdul Rahman bin Auf, Nabi tak pernah kata pada Osman, kita buat pasar baru, kita boykot pasar Yahudi. Tak pernah tuan-tuan. Nabi tak pernah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab sirah. Apa yang Nabi buat? Nabi kata pada Osman, Nabi kata pada Abdul Rahman, masuk dalam pasar orang Yahudi, cari peluang, ya, cari tempat untuk berniaga, lawan dengan orang Yahudi. Maknanya tuan-tuan, kita bersaing dengan mereka secara terbuka tuan-tuan. Ya, itu yang Nabi tunjuk, bukan boykot, ya. Tapi macam tadilah, boykot ni termasuk tak ifqar al-a'da, memiskinkan musuh? Termasuk tuan-tuan. Sebab tu dia ijtihad. Tuan-tuan jangan emosi. Kalau ada mufti yang kata apa ni boykot teruskan, tuan-tuan, dia ada hujah dia juga. Tapi yang kata jangan boykot kerana dia tidak dibuat oleh zaman Nabi, tuan-tuan pun tak boleh salahkan dia. Maknanya tuan-tuan, dua-dua tu ada hujah. Kerana dia bukan perkara qat'i. Tak ada ayat Quran, tak ada hadis kata macam tu. Ini semua adalah ijtihad para ulama. Boleh betul, boleh salah tuan-tuan. Kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala kerana ijtihad dia tuan-tuan. Jadi kita kena terbuka dalam bab ni. Tetapi kata para ulama di Timur Tengah, asalkan tujuan dia untuk memiskinkan ekonomi musuh, yang tu boleh tuan-tuan. Ada tak elemen ifqar al-a'da? Kalau ada, silakan. Jadi bab ni kita kena pakai ijtihad tuan-tuan, ya. Okey, ya, seterusnya tuan-tuan, sebelum kita berhenti, ya, untuk solat isyraq tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita tengok, ya, apa Allah sebut? Ya, Allah sebut wa akharina min dunihim, ya, dan orang-orang yang selain daripada mereka, yang apa tuan-tuan, yang la ta'lamunahum, yang kamu tak kenal. Maksudnya tuan-tuan, dalam peperangan, ya, Hamas dengan rejim Tel Aviv, yang berperang bukan rejim Tel Aviv semata-mata, yang menyokong di belakang dia tu, yang backing dia tuan-tuan, berapa banyak negara tuan-tuan, termasuk Amerika, ya. Tetapi yang menyokong Hamas pun ramai juga, ya. Jadi maksudnya dalam bab ni Allah nak bagi tahu, ya, musuh kamu itu musuh yang kamu kenal depan mata kamu, termasuk juga wa akharina min dunihim, selain daripada mereka.
sama ada la ta'lamunahum yang kamu tidak kenal, tetapi ketahuilah Allahu ya'lamuhum, Allah kenal mereka ni tuan-tuan, ya. Allah kenal. Sebab itu kalau Allah tak tolong, habis kita tuan-tuan. Tidak ada tempat untuk kita minta tolong melainkan Allah. Sebab kadang-kadang dalam hidup ni tuan-tuan, memang kita tidak tahu. Sebab tu ada solat istikharah. Pasal kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Macam anak kita lah, dapat 2 sekolah, dapat MRSM, ya, dan dapat sekolah apa kita panggil, sekolah agama contoh, ya. MRSM tu prestigious lah tuan-tuan, sekolah bagus, ya. Tetapi sekolah agama bukan kata tak bagus, ya, tapi sudah tentulah MRSM tu dari segi subjek sains dia mungkin jauh lebih baik, matematik dia jauh lebih baik, ya. Tapi kita dilema, kita kata macam mana ni, ya. Anak kita bila kita tanya, dia kata boleh dua-dua bah. Nak masuk MRSM pun boleh, sekolah agama pun boleh. Anak kita tak ada hal. Kita tengok dari segi prestasi akademik dia pun bagus anak kita ni. Jadi kita kena buat apa? Memang tak ada lain cara melainkan istikharah tuan-tuan. Kena istikharah. Kita kena tengok, ya. Jadi bila kita istikharah baru kita dapat. Kerana istikharah kita menyerahkan kepada Allah untuk buat keputusan, bukan kita decide. Allah yang decide. Bila Allah decide tuan-tuan, maknanya sudah tentu yang terbaik. Cuma kadang-kadang tuan-tuan kena faham, istikharah ni tuan-tuan, bila kita istikharah, kadang-kadang istikharah yang kita buat tu kita nampak macam tak berapa betul. Contohlah kita istikharah tadi, ya, masuk sekolah agama, bukan masuk MRSM tuan-tuan, ya. Kemudian anak kita pun masuk di situ. Bila masuk situ banyak cabaran, ada budak-budak nakal, barang-barang kena curi. Budak sekolah agama lagi kuat curi barang, tanya, ya, kita punya ustaz tuan-tuan, ya. Mana memang macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab cabaran dia, syaitan dia lagi kuat tuan-tuan. Betul tuan-tuan, ya. Sebab tu tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok Nabi Yusuf AS, dia maksum, ya. Bila jadi Nabi dia maksum tuan-tuan, tetapi cabarannya tengok, ya. Isteri menteri yang cantik lawa, ya, yang bangsawan, yang ada harta, yang goda dia tuan-tuan. Belum tahu. Kita ni alhamdulillah boleh bertahan sebab belum pernah kena goda tuan-tuan. Kalau kita kena goda belum tahu tuan-tuan, tercampak kopiah tuan-tuan. Betul, ya. Sebab kita tak kena, temptation dia tak cukup kuat tuan-tuan, ya. Macam orang rasuah lah, ya, kita selalu tanya, kita kata pasal apalah dia ambil rasuah, tak cukup duit ke? Tengok kereta besar, rumah besar. Dia kata, tuan apa ni ustaz, kalau rasuah tu dalam 20-30 ribu tak ada hal, tapi 2-3 juta ustaz, dia kata, ya. Kita pun 2-3 juta, oi, kita mikir tuan-tuan, jumlah yang kecil mungkin tak ada masalah, tapi bagi jumlah yang besar 20-30 juta, oh, yang tu rambang mata tuan-tuan. Kita sebab tak kena, sebab tu kita kata apalah, rasuah pun nak ambil, pasal kita tak kena tuan-tuan, kita tak duduk di tempat dia, kita tak duduk jawatan dia. Sebab tu tuan-tuan, lagi tinggi kita pergi, lagi kuat dia punya cabaran. Ibarat pokok tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok, lagi tinggi pokok tu lagi kuat, ya, angin yang menghentam dia. Memang macam tu tuan-tuan, ya, memang. Sebab itu dalam bab yang berkaitan dengan apa, dalam kehidupan, memang kita kena berharap istikharah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah yang buat keputusan. Wa ma tunfiqu min syai'in wa fi fi sabilillah, ya, yuwaffa ilaikum. Tuan-tuan jangan bimbang, ya. Sebab ada orang tanya, dia kata ustaz, bila kita bagi duit pada NGO sebagainya, betul ke sampai? Memang tuan-tuan, kita tak tahu, ya, melainkan kita bagi direct. Sebab itu cuba tuan-tuan tengok, ya, dulu yang kutip derma ni, NGO kita sebahagian kita bagi kepada kedutaan dia tuan-tuan. Kedutaan dia, ustaz tak sebutlah, ya, kedutaan dia. Mana bila kita bagi pada kedutaan dia, sebahagian duit tak sampai. Kerana tuan-tuan, yang jadi dia punya apa kita panggil, yang jadi dia punya duta di Malaysia ni bukan daripada Hamas. Yang jadi duta mereka ni daripada Fatah tuan-tuan. Jadi cuba tuan-tuan bayang, Fatah dengan Hamas tu bertelagah. Tiba-tiba kita bagi kumpul duit, kita bagi kepada Fatah supaya Fatah bagi pada Hamas. Mana sampai tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bayang. Tak sampai tuan-tuan. Fatah tu duduk di tebing barat, sedangkan Hamas tu duduk di Gaza. Mana sampai tuan-tuan? Tak sampai. Tuan-tuan ingat dia nak bagi, memanglah muka baik, terima kasih lah, kami akan sampaikan, main drama je tuan-tuan. Tapi duit tak sampai. Sebab itu NGO kita tak bagi melalui kedutaan, dia hantar terus. Sebab tu kita hantar terus tuan-tuan. Kalau saya, ya, kalau kita pergi ke Palestin, kita bawa duit derma tuan-tuan, kita minta, kita bawa, ya, dan kita bagi direct kepada pihak masjid ataupun komuniti masyarakat. Kita tak bagi orang tengah, tak pakai tuan-tuan, kita bagi direct kepada mereka. Sebab tu kita puas hati, sebab kita yang bagi by hand kepada mereka tuan-tuan. Tetapi Allah sebut, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, ya, apa saja yang kamu infakkan, ya,
pada jalan Allah, yuwaffa ilaikum. Jangan bimbang tuan-tuan, ya, Allah akan bagi balasan. Walaupun ya benda tu tak sampai pada orangnya, niat kita yang diambil kira tuan-tuan, intention kita. Kalau niat kita baik, ya, kita bagi pada orang yang betul, tetapi dia pula salah manage. Ya, dia manage ya dengan cara yang salah, mismanage tuan-tuan. Maknanya pengurusan dia tak bagus, ya. Tuan-tuan jangan bimbang. Allah akan bagi balasan. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi. Jangan bimbang tuan-tuan. Di dunia mungkin duit kita tak sampai, tetapi dari segi pahala Allah dah catat. Jangan bimbang tuan-tuan. Ayat-ayat macam ni tuan-tuan, ni ayat motivasi tuan-tuan. Ya, ayat yang bila kita tengok, kita baca, kita kata Allahu akbar, betul juga. Kita pun selama ni duk bagi. Ya, kadang-kadang benda tu tak sampai. Ya, lepas tu dapat pula pada orang yang tak sepatutnya dapat. Tuan-tuan jangan bimbang. Ya, tapi macam tadilah, kita pilih-pilih lah. Ya, jangan orang datang, ya, scammer pun kita bagi duit kat dia, tu silap besar tuan-tuan. Mana kita kena ambil maklum, ya, dalam bab yang berkaitan dengan pengurusan, kita kenal pasti, kita tengok, ya, tengok dia punya track record dia. Ya, selama ni apa projek dia buat, apa bukti dia. Macam tuan-tuan lah, ya, tuan-tuan nak masuk, nak sembelih binatang contoh, ya, nak akikah di negara luar. Ya, ada apa kita panggil, ya, ada institusi yang buat. Tuan-tuan mesti pergi pejabat dia, tengok dia punya website, apa yang dia buat, ya, dan tengok apa orang komen tentang dia. Ya, apa review yang orang bagi. Setelah kita dengar review, kita tengok gambar, ya, kita pergi tempat dan sebagainya, maka barulah kita bagi tuan-tuan. Sebab mana kita kena buat homework. Kita tak boleh percaya begitu saja, kerana walaupun tidak menjadi masalah, pahala Allah bagi, tapi kalau kita boleh bagi pada tempat yang betul, tu jauh lebih baik tuan-tuan, ya. Di hujung perbincangan kita tuan-tuan, apa berita-berita menarik tuan-tuan. Memang kalau kita tengok statistik ni memang sedih tuan-tuan. Paling kurang tuan-tuan setakat ni tuan-tuan, setakat hari ni 56 masjid total damage tuan-tuan. 56 masjid. Yang dibom masjid lagi banyak. Tapi yang hancur habis tuan-tuan 56. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Sekolah, ya. Sekolah ni tak payah tanya tuan-tuan, ya. Kalau Ustaz tengok data yang Ustaz salin sini tuan-tuan, sekolah je tuan-tuan yang musnah habis 60 buah sekolah. Ya, ada 237 sekolah yang rosak. Ya, sebahagiannya mana partially destroyed atau partially damaged. Ya, yang hancur ada 60 musnah tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, ya, nak tunjuk kejamnya Israel ni tuan-tuan. Dia tembak bukan pada, sebab sekolah ada dua sesi macam tempat kita ke, ada sesi pagi, sesi petang. Ya, kalau tembak sesi pagi, budak sesi pagi je mati. Kalau tembak sesi petang, budak sesi petang je mati. Apa dia buat tuan-tuan? Dia tembak masa peralihan sesi. Cuba tuan-tuan bayang. Masa budak sebelah pagi keluar dan budak sebelah petang masuk, masa tu dia jatuhkan bom. Maknanya tuan-tuan, dua-dua sesi tu habis. Cuba tuan-tuan bayang. Ini tak ada undang-undang tuan-tuan. Ya, Ustaz sebut pada tuan-tuan, zaman perang antara Bosnia dengan Serbia dan Croatia, paling kurang tuan-tuan, paling kurang hospital dia tak kacau. Masjid dia tembak betul. Menara masjid, ada banyak menara masjid. Kalau tuan-tuan pergi ke Bosnia, ada banyak menara masjid yang roboh. Maknanya menara masjid itu menara masjid baru, ditembak dengan mortar, ya, dengan misail sebagainya tuan-tuan. Maknanya masjid ditembak. Orang Islam tak pernah kacau gereja. Sebab tu dalam perang Nabi kata, kalau ada orang beribadah di gereja, di tempat ibadah mereka, jangan kacau. Tak boleh tuan-tuan. Orang tua yang beribadah tak boleh kacau, orang perempuan tak boleh ganggu, kanak-kanak tak boleh ganggu, sekolah tak boleh dikacau, ya, kilang susu, kilang tepung tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Ya, Islam ada undang-undang dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok Sayyidina Ali, kalau betul apa ni riwayat ni, Ali berlawan pedang dengan musuh. Ya, ketika Ali nak bunuh musuh tu ludah muka Ali. Ya, bila Ali diludah mukanya, Ali tak jadi bunuh orang tadi. Orang tadi pun terkejut, pasal apa tak bunuh? Kerana Ali kata, tadi aku lawan kau kerana Allah, lillahi ta'ala. Tapi sekarang aku bunuh kau kerana marah. Marah rugi tuan-tuan. Maknanya Ali tak jadi bunuh orang tu. Menunjukkan akhlak Islam walaupun dalam perang. Sebab tu orang Islam tak musnahkan gereja, tak musnahkan temple, tak ada tuan-tuan. Kita bukan tu kerja kita tuan-tuan. Ya. Sebab tu Hamas peringkat awal tuan-tuan, permulaan operasi Taufan Al-Aqsa, ketika orang Yahudi sedang demonstrasi di depan parlimen, di depan pejabat syaitan Yahudi tadi tuan-tuan, apa mereka buat? Mereka lancarkan misail. Tapi misail dilancarkan bukan ke kawasan publik, bukan tuan-tuan. Misail dilancarkan ke tempat tentera. Ya, ke HQ tentera tuan-tuan. Ya, ke dia punya pusat penyiasatan dia. Maknanya kita tak tembak orang awam, melainkan terpaksa tuan-tuan. Ya, itu kaedah dalam Islam.
Tetapi tuan-tuan tengok apa Israel buat tuan-tuan, apa rejim Tel Aviv buat. Sekolah dihentam, hospital dihentam, ya, masjid. Maknanya dia tak ada undang-undang tuan-tuan. Kalau macam inilah keadaan perang, ni apa benda perang apa tuan? Ni perang gila nama dia tuan-tuan. Pasal apa? Ya sebab dia tak ada undang-undang. Ya, tak ada undang-undang. Bila kita main macam kita main bola lah tuan-tuan, ya, kita sebelah orang, musuh pihak lawan pun sebelah orang. Tapi referee sokong dia. Linesman sokong dia tuan-tuan. Ya, maknanya macam mana tuan-tuan? Tiang gol pula boleh bawa sana bawa sini. Main apa benda tuan-tuan? Apa jenis main macam tu kita kata? Tak payah main tuan-tuan. Maknanya dalam apa yang sedang berlaku, itulah yang dihadapi oleh Hamas. Dengan fasiliti yang sangat terbatas, bantuan yang payah nak masuk, maknanya Allahu Akbar. Kalaulah Allah tak bantu tuan-tuan, memang lama dah berkubur tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Besarnya macam Shah Alam, besar sikit pada Shah Alam. 2.4 juta penduduk, tapi survive sampai sekarang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bantuan Allah. Tuan-tuan, ayat-ayat motivasi sebenarnya ini adalah ayat-ayat yang paling kurang bagi kita kegembiraan tuan-tuan. Sebab kalau tidak berita sedih setiap hari tuan-tuan. Ya, jumlah dah hampir 11,000 yang kena bunuh. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, tetapi orang Palestin ni macam tadilah tuan-tuan, kesabaran dia, ya, itu kita tak boleh lawan. Kita kena belajar daripada mereka tuan-tuan. Ya, sebab itu bumi Palestin dipanggil sebagai Darus Syuhada. Ya, kalau kita kata apa kita panggil, ya, kalau Iraq tuan-tuan, Iraq dipanggil Darul Fitan. Ya, dalam hadis disebut Darul Fitan, maknanya bumi yang banyak dengan fitnah. Ya, kemudian ada Darul Mansyar wal Mahsyar, itu Palestin, tempat nanti kita berkumpul pada hari kiamat. Kemudian kita ada lagi Darul Syuhada di Gaza, di Darul Syuhada. Dan kita ada juga dalam dunia itu Darul Aman. Darul Aman kat mana tuan-tuan? Tuan-tuan jangan kata Darul Aman Kedah pula tuan-tuan. Ya, Darul Aman tu adalah Mekah. Ya, Darul Aman. Ya, maknanya bila sebut watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, baladil amin tu adalah Darul Aman, itu Mekah. Ya, watini wazaitun tuan-tuan tahu kan? Watin memang buah tin, wazaitun memang buah zaitun. Tapi kalau tuan-tuan tengok tafsir Ibnu Katsir, makna atin itu adalah tempat pengeluaran buah tin terbaik di dunia. Bila disebut watin, dia merujuk kepada Syria tuan-tuan, Damaskus. Bila disebut zaitun, zaitun disebut adalah Baitul Maqdis Palestin. Sebab tu tuan-tuan, Quran kita tak boleh baca tengok makna literal, tak boleh tuan-tuan, tak cukup. Tuan-tuan kena tengok tafsiran. Ya, watin merujuk kepada Damaskus, ya, di Syria. Wazaitun merujuk kepada Baitul Maqdis di Palestin. Wa turisinin, itu turisinin, Tursaina itu di Mesir tuan-tuan. Wa hadzal baladil amin, dan ini adalah negeri yang aman tuan-tuan. Negeri aman tu dipanggil Darul Aman. Darul Aman tu bukan Kedah tuan-tuan, ya. Darul Aman tu adalah Mekah tuan-tuan. Sekadar itulah yang boleh Ustaz kongsi. Dah masuk waktu kita boleh isyraq 2 rakaat sebelum kita makan. Yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaat tuan-tuan dengar daripada apa yang Ustaz sebut pagi ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.